Assalamualaikum. Okay, untuk video kali ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat jahitan mata lalat dekat keliling leher baju kurung. Okey. Macam biasalah. Mesti ada jarum. Okey, jarum, mesti ada benang. Okey, benang. Okey, untuk benang, jahitan mata lalat ni kalau boleh kita ambil warna yang sedikit kontra dengan kita punya baju. Okey, contoh baju ni kan ada sikit-sikit warna kuning, sikit-sikit warna krim, sikit-sikit warna putih, dan dia punya tanah warna hijau ke biru-biruan ni. Okey, jadi kontra dia saya nak ambil warna kuning. Okey, supaya jahitan mata lalat kita tu akan lebih terserlah. Maksudnya kita akan nampak lah kita punya baju tu, oh ada mata lalat. Jadi akan lebih cantik lah. Okey, jadi kita kena masukkan benang ke dalam kita punya jarum. Okey, untuk benang kita perlu masukkan, kalau boleh buatlah panjang sikit. Okey, kenapa? Sebab kita kena masukkan dua. Okey, dua ke dalam lubang jarum ni. Masukkan dua benang ke dalam lubang jarum. Okey. Lepas tu kita kemaskan kita punya benang. Okey, kemaskan kita punya benang. Okey, dah masukkan benang dan juga kita dah kemaskan benang ni. Kemudian kita simpulkan di hujung. Kita simpulkan ke semua, ke empat tu kita simpulkan. Okey, jadi kita matikan dekat situ. Okey, macam mana kita nak buat mata lalat? Okey, untuk mata lalat, okey macam ni, kalau baju kurung yang macam ni, sepatutnya dah boleh pakai dah siap dah, tapi saya nak jadikan leher ni, leher baju kurung ni lebih cantik. Okey, jadi kita nak start mata lalat tu daripada mana-mana bucu. Bucu ni dulu atau bucu ni dulu. Okey, nak start tengah-tengah pun tak ada masalah. Okey, contoh saya nak start dekat bucu ni. Okey, masukkan benang sehingga keluar dekat bucu ni. Okey, sampai keluar dekat bucu ni. Okey, jadi kita masukkan perlahan-lahan sampai keluar jarum dekat bucu tu. Dekat bucu tu. Kita tariklah jarum. Nanti benang tu, benang yang kita mati tu pastikan ada dekat dalam ni lah. Okey, macam mana nak jahit? Untuk permulaan nak jahit kita punya mata lalat, okey, masukkan jarum dekat sini. Pastikan lebih sikit sahaja dekat tulang tu kan, lebih sikit sahaja. Okey, kita kemaskan benang. Buat macam tu, pusing dekat kita punya jari telunjuk ni. Masukkan. Sekali lagi saya tunjuk. Macam tu. Masukkan dalam jarum. Satu. Okey, saya nak buat masukkan 4 kali. Okey. 2 3 4. Okey. Kalau masukkan 3 atau 2, mata lalat kita tu akan kecil lah. Kalau kita buat 4, 5, 6 tu, boleh dikatakan mata lalat kita tu akan besar. Jadi, akan jadi macam ni. Okey. Bila kita buat, akan jadi macam ni. Okey, tarik kita punya jarum ke atas. Dapat satu mata lalat. Okey. Sambung lagi agak-agak
1 hun, ataupun kalau kata kita punya mata lalat kecil, lagi kecil lah. Okey. Yang ni sebab 4 agak besar. Okey, kita ulang lagi sekali. 4 kali. 2, 3, 4. Okey, dapat macam tu. Tarik. Okey, 2 mata lalat. Okey, sambung lagi. Satu, 2, 3, 4. Tarik. Okey, nampak dah jadi 3 mata lalat dekat situ. Okey, kita sambung buat sampai lebih kurang sejengkal. Nanti saya akan tunjukkan hasil dia. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, biasanya kalau benang dah panjang, lebih kurang panjang ni, biasanya dah tak boleh nak, kita dah tak boleh nak pusing-pusing dah. Jadi, macam mana kita nak sambung mata lalat ni jika benang dah habis? Okey, mula-mula kita gunting dulu benang lebih kurang 1 cm macam tu. Okey, tinggalkan 1 cm macam tu. Okey, kita gantikan benang yang baru dekat jarum ni. Okey, sekarang kita punya jahitan mata lalat dah panjang ni. Tapi benang habis. Okey, lepas kita dah potong benang tu lebih kurang 1 cm. Okey, benang yang kita baru masukkan dekat jarum kita ni, kita perlu dekat sinilah dia punya cara nak sambung. Cara nak sambung. Pastikan jarum kita ni keluar betul-betul dekat tengah-tengah karipak pula. Pastikan kita punya jarum keluar betul-betul dekat tengah-tengah mata lalat. Boleh nampak kan? Kita punya mata lalat tu, kita punya jarum betul-betul keluar dekat tengah-tengah mata lalat. Macam tu. Lepas tu kita boleh tarik kita punya jarum dan benang keluar daripada mata lalat tu. Okey, pastikan yang kita simpulkan tadi tu tengah-tengah ni lah, ada dekat dalam lah. Okey. Kemudian kita sambung jahit. Pastikan lebihan benang ni bagi dia tidur kat sini. Okey. Kita sambung jarak macam biasa. Okey, sambung dengan 4 kali juga. Sebab tadi kita buat 4. Okey, sambung 4 kali pusingan dan kita sambung jahit. Okey, macam tu. Sambung lagi. Pastikan kita punya benang yang lebih tadi ni ada dekat tengah-tengah. Okey, antara jarum dekat belakang, benang dekat depan ni. Okey. Pusing 4 kali. Okay, dan kita sambung jahit. Sambunglah jahit sampai habis benang. Okey, nanti kita punya jahitan ataupun kita punya benang yang lebih tu takkan nampak lah. Okey. Okey, jadi kelihatan macam ni. Kita punya benang yang lebih tadi tu tak nampak. Okey. Dan kita sambunglah jahit mata lalat kita tu sampai habis. Okey. Okey, sekarang kita jahit dah nak sampai dekat bucu bawah kita punya bucu tu kan.
bucu baju kurung tu dah nak sampai bawah. Okey, dekat bawah ni ada lagi satu tips yang mana mak saya ajar macam mana nak jahit bucu tu bagi nanti bila dah siap, bucu tu akan cantik. Okey, dekat bucu ni tips nak bagi kita punya bucu tu nampak cantik ialah kita cucuk bawah sikit. Kalau macam tadi cucuk sikit je kan. Yang ni kita cucuk bawah sikit, ke bawah sikit. Kemudian kita pusing sekali sahaja. Macam tadi semua empat kan dapat besar tu. Untuk bucu yang dekat bawah ni, bucu tu sekali saja. Okey, tarik. Okey, akan dapat macam tu. Kemudian kita sambung naik dekat atas 4 kali macam biasa. Tips dia yang dekat bawah tadi tu sekali sahaja berbanding dengan mata lalat yang lain. Okey, selain pada mata lalat, kita panggil ataupun saya panggil jahitan ni sebagai karipak juga. Okey, sama je. Jadi kita punya bucu akan kelihatan tajam macam tu. Okey, boleh nampak tak? Okey, saya akan jahit sikit lagi, nanti kita tengok. Dia punya bucu tu. Tips. Itu antara satu tips di mana bila kita buat mata lalat, macam mana kita nak bagi bucu tu cantik. Dia akan kelihatan bentuk V lah, bukan bentuk U. Okey. Jadi kita sambung, dah nak siap dah ni. Kita punya mata lalat dah nak siap. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak buat rumah butang ataupun lubang butang. Kita nak jahit butang tu kan. Nak buat dia punya rumah butang. Menggunakan cara manual juga, bukan kita letak tali yang kita beli tu. Kita jahit manual juga. Okey, lagi beberapa biji mata lalat lagi kita perlu buat. Lepas tu dah siap. Macam biasa, bila dah siap, kita matikan benang lah. Okey, macam mana cara kita nak matikan benang pun tak ada masalah, asalkan kita punya mata lalat tu akan kekal dekat situ tanpa benang dia terungkai semula. Okey, dah siap. Okey, kita matikan kita punya benang. Ikutlah nak masukkan dalam ni ke, nak buat macam mana pun tak ada masalah pun, asalkan mati kita punya benang, ikat matilah. Okey. Okey. Yang tadi tu saya nak tunjuk keadaan kita punya muncung baju, muncung ke panggil bawah ni. Okey, keadaan kat bawah ni. Bila kita buat memanjang satu. Okey, bila kita buat macam tip yang saya cakap tadi, kita punya bucu baju kurung kita tu akan kelihatan V lah. Dia bukan bentuk U. Okey, jadi cantik macam tu. Siaplah kita punya mata lalat dekat baju kurung kita macam tu. Okey. Sesiapa lepas ni yang ada baju kurung tanpa mata lalat ataupun tanpa jahitan karipak ni, bolehlah cuba-cuba try jahit dulu macam mana, boleh ke tidak buat jahitan mata lalat dekat baju. Okey, bila kita buat jahitan dekat baju kita tu, dekat leher tu, baju kurung kita tu akan lebih cantik, lebih eksklusif gitu. Nampak cantik kan? Walaupun taklah sekemas tailor-tailor yang berbakat di luar sana, tapi bolehlah untuk diri sendiri boleh buat macam ni. Okey.